Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memperoleh ilmu kecuali apa yang Kau ajar pada kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajar pada kami Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kami mohon padamu ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, amal yang soleh, amal yang diterima. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau, Tuan-tuan Imam, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Ustaz-ustaz, guru-guru muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak manfaat untuk menjadi bekalan panduan kita menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tersambung hadis dari kitab Bahjatun Nazirin, syarah kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Allah redha. Biasa dengar redha, radhiyallahu. As-salatu tarawih min qiyam syahri Ramadan athabakumullah. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Jawab. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ni siapa yang guna ni? Untuk siapa radhiyallahu? Biasa kita dengar para sahabat ya, tapi khusus pada sahabat dia kan. Kalau dalam surah Al-Bayyinah tu, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab tu kan, Allah cerita berkenaan orang-orang yang beriman. Ujungnya ingat ujung dia, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Ini dalil boleh pakai pada siapa ya. Tapi kebiasaan kita guna pada para sahabat. Itu saya bagi tahu Tuan Pengurusi Surau apa ni? Ar-Raudah radhiyallahu an. Geger orang nanti. Apa ni ustaz sebut Pengurusi Surau Ar-Raudah radhiyallahu an. Boleh ya? Ikut nah boleh. Ya? Kalau imam-imam besar kita yang tabi'in itu, tabi'ut tabi'in ya, selepas pada sahabat, kita biasa guna Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Itu sedikitlah. Ada orang bertanya berkenaan dengan tu, boleh ke dari segi nas dalilnya boleh, tak ada salah lah. Cuma tak biasa kita gunakan pada orang macam kita ni radhiyallahu anhu. Ya. Tapi di sini sebut radhiyallahu anhuma. Allah redha terhadap Abdullah dan bapa dia Umar, Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Rasul, kita ada orang Melayu ni, Nusantara ni biasa guna apa kalau Nabi? Kita tak cakap Nabi cakap, ada lah juga tapi jarang. Biasanya yang rasmi dia sebut apa? Nabi bersabda. Dia. Kalau Allah Ta'ala, kita orang Melayu sebut apa? Allah Ta'ala telah berfirman. Sebenarnya cakap kata boleh lah, tapi itu adat kita orang Melayu sebut gitu. Bila sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Umar ni dia bagi tahulah. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia?
idza qala ar-rajulu li akhihi, apabila berkata seorang lelaki itu ataupun seorang muslim li akhihi, kepada saudara muslimnya yang lain, kata apa? Ya kafir. Woi kafir. Ni sensitif ni. Sensitif Tuan-tuan kalau nampak orang lepak tengah jalan maghrib-maghrib, berani cakap, woi kafir, tak sembahyang ke? Kena tumbuk kita. Woi munafik. Ataupun dalam bahasa yang lain, woi tak ada iman, ataupun batal iman, woi. Ini kata-kata, walaupun kita nampak kadang-kadang seseorang itu melakukan perkara-perkara ialah syirik ke, kata-kata dia yang boleh merosakkan iman, tapi Nabi tak bagi panggil begitu. Itu adab. Sampaikan sami belu pun tak bagi panggil dia kafir. Apalah ini orang panggil kita kafir? Nampak? Memang dia kafir betul, tapi nak kata woi kafir, itu adab lah. Apatah lagi orang yang beriman selagi mana dia, kita nampak dia ataupun dia tu mengucap la ilaha illallah, ataupun dia solat. Ketika Ali radhiyallahu an ataupun karamallahu wajhah, Ali ada di kalangan orang-orang munafik ini yang mereka ni biadab sungguh dengan Nabi. Perangai mereka, akhlak mereka dengan Nabi ni terus lah, biasalah kan. Ali tanya pada Rasulullah, minta izin. Ali kata, ya Rasulullah, jadi ulu pedang lah, bagi aku penggal leher orang ni yang tidak beradab, biadab kepada kamu. Mereka dicakap, dia kata beriman, hati mereka ni sebenarnya tidak. Munafik lah maknanya kan. Apa Nabi kata? Tak boleh. Aku diutus bukan nak membelah dada orang, bukan nak belah hati orang. Itu Nabi sebut. Maknanya tak boleh wenang-wenang walaupun kita nampak. Dalam kaedah usul yang jarang orang dengar, orang sebut lah, tapi penting bab ni. Dalam usul kata sebut apa? Lazimal qaul laisa bil qaul. Lazimal qaul, apa yang kamu dengar daripada perkataan orang itu secara lahiriah, betul? Dia sebut begitu. Contohnya lah, perut aku sakit, dia kata, kita dengar laisa bil qaul, sebenarnya tak seperti yang kita fahamkan. Ini penting dalam bab-bab macam ini. Macam saya kata, bang, perut saya sakit ni, dia pun pergi start motor, dia beli sup ekor. Dia faham perut ustaz ni sakit, lapar betul, sebab dengan perkataan tu je, perut ustaz, perut saya sakit. Saya kata kan, bila dia balik, dia sampai, dia bagi saya lah, ustaz nah ni sup ekor. Kenapa? Saya kata, ustaz tadi kata perut sakit. Lah, saya kata, saya perut sakit bukan lapar, nak berak. Bahaya ini. Banyak ataupun sekarang ungkapan-ungkapan begitu kan, yang kita ni dengan rasa gelojoh, terburu-buru terus menghukumkan seseorang itu dengan satu-satu label gelaran yang kadang-kadang tak sepatutnya. Ini amat bahaya. Islam tak ajar begitu. Sebab itu kita satu-satu perkara kita kena tabayun dulu, kita kena selidik dulu. Betul ke orang ni? Macam ustaz-ustaz ni lapar, kenapa? Tanya dulu kan, sakit perut ke, lapar ke, gastrik dan sebagainya, baru dah dapat kita hukum. Oh, ustaz ni lapar sebab sakit perut sebab dia lah lapar, baru betul. Sebab itu Nabi larang. Walaupun kadang-kadang sampai para sahabat-sahabat ni, golongan tertentu ni kan, yang perangai ni hodoh sungguh. Ada yang Nabi kata, jangan, walaupun dia di kaki maksiat, buat benda tak elok, tapi dia sayang Rasul kan. Nampak tu? Iman ni masih boleh pakai lagi selagi mana orang itu solat ataupun dia mengucap la ilaha illallah. Haram dima'uhu, haram darah mereka ataupun untuk kita bunuh aniaya mereka. Kita ni kadang-kadang ini adab nak bercakap dengan orang ni. Kadang-kadang kita ni suka bodohkan orang. Bodoh. Dah biasa dah, betul? Sikit-sikit bodoh, membodohkan orang.
Lagi-lagilah kalau you seorang pendakwah dan sebagainya, tak ada adab dalam Islam begitu. Sampai peringkat pula nak kafirkan orang begitu ini amat bahaya. Nahnu qaumun la nukaffiru ahlal kitab. Imam Abu Hanifah, ahli sunnah wal jamaah. Kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan walaupun dia ahli kitab. Tuan-tuan tahu Khawarij kan? Khawarij ni kita pelampau lah. Kalau kita belajar bab burah, bab pemberontakan, Khawarij ni memang halal darah dia. Kalau dia berontak, dia pergi lawan kerajaan, timbulkan huru-hara dalam pemerintahan kan, Islam bolehkan bunuh dia, tapi kita tak kata dia kafir. Nampak tak? Dia beza tau, sesat dengan kafir. Sesat ni mungkin satu-satu perkara sunnah Nabi ke dia tak buat kan, dan bertentangan, tapi dia mungkin masih Islam, tapi kerana perangai mereka itu. Lepas tu kadang-kadang fatwa ni dia tak sebut kafir kan. Apa pun kita tengok, kumpulan ini telah tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahasa lembut lah, dia tak ada kata kumpulan ini kafir, tak ada. Ini berat tuan-tuan, sebut kafir. Adab ni Nabi itu, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali perkataan kafir itu sama ada pada orang yang dia kata kafir ataupun pergi balik pada dia. Ini bahaya ni. Ini satu contoh kafir yang besar Nabi sebut. Kita kata orang tu syirik ke, orang itu munafik ke, fasik ke, kalau dia tidak begitu, maka gelaran itu, label itu akan kembali kepada kita. Berhati-hati tuan, Nabi ajar begini. Jangan suka-suka. Lagi-lagi kita ini sama-sama akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun tuan-tuan ni mungkin berpegang dengan pegangan manhaj salaf ataupun khalaf, Abu Hasan Asy'ari, Imam Maturidiyah, kan beza itu. Ini bab furu' dalam akidah, bukan bab usul asal. Salaf tak ada kata Allah Ta'ala itu dua, khalaf juga begitu, betul? Mereka berbeza pandangan dalam beberapa perkara. Contoh, apabila orang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran. Ayat mutasyabihat ni dalam Quran ada banyak lah. Ayat mutasyabihat maknanya ayat yang samar-samar makna dia, tak jelas. Ulama salaf ni nak kena tahu dulu. Masyarakat orang tak tahu, dia ikut dia. Ustaz dia kata kafir, tak ada iman, dia ikut je. Bahaya ini. Sebab itu kena jelaskan dulu, apakah pegangan salaf, apakah pegangan khalaf dalam konteks ahli sunnah wal jamaah ni. Kena bagi tahu. Kalau tidak cacau merebah masyarakat. Betul? Bahaya. Salaf ni siapa? Bila dikata ulama salafus soleh, salaf, golongan dulu yang soleh daripada sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in tu hingga ada yang kata 400 tahun, 500 tahun itu awal, itu dikatakan golongan salaf, termasuk imam-imam 4 mazhab kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini semua golongan salaf. Kitab ni sendiri, Imam Nawawi ni sendiri, dia berpegang pada mazhab salaf. Nak tahu dulu jelas ni. Jangan suka-suka kafirkan orang. Selepas itu dipanggil golongan khalaf. Khalaf ni apa yang kita kemudian sampai sekarang, yang beriktikad ataupun yang berpegang dengan kaedah apa? Abu Hasan Asy'ari ataupun dipanggil Asy'ariyah, yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Yadullahi fawqa aydihim. Contoh, tangan Allah berada di atas tangan-tangan manusia. Ulama salaf dan 4 mazhab ke atas, majoriti tidak mentakwil ayat ini. Wallahu ta'ala alam bimuradihi. Dia nak langkah selamat, dia serah ayat itu pada Allah. Kerana berpandukan juga dalam surah Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada orang yang lebih tahu takwil ni kecuali Allah. Sebab kita, dikata Abu Jahal, kita tak pernah jumpa pun zat Allah Ta'ala.
Tak tahu pun, tak terbayang pun zat Allah, betul? Macam mana dia kata nak kata gitu gini? Itu hujah majoriti ulama salaf. Dan mereka cukup sensitif dengan ayat mutasyabihat ini. Jangan tanya-tanya, jangan fikir-fikir tentang zat Allah. La tafakkaru fi dzatillah, tafakkaru fi khalqillah. Nabi kata, kamu fikirlah berkenaan dengan ciptaan Allah. Ya, silakan. Gunung, ganang, bintang, kejadian ni semua mungkin nanti boleh menambahkan iman kamu kepada Allah. Tapi jangan wala tatafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan fikir bab zat Allah Taala ni. Zat, kita kata dalam bahasa itu apa? Jisim. Kalau kita ni badan, boleh kita nampak Allah Taala? Dah. Salaf dan khalaf berpegang itu semua. Tak ada beza. Ya, ayat yang dipegang dalam Quran ni, tuan-tuan kena pegang ayat ni. Tuan-tuan bermanhaj satu, kedua, salah khalaf ke salaf, ayat ni kena pegang. Laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala itu tak sama dengan sesuatu. You sebut apalah, tangan Allah ke, ya, bersemayam ke, laisa kamislihi syai'un. Bersemayam macam mana? Wallahu a'lam. Tangan Allah macam mana? Ni salaf ni. Saya bagi hujah salaf ni bukanlah saya suruh salaf, dah. Saya nak ikut hadis ni. Jangan kafirkan orang. Jangan suka-suka, tak boleh. You kafirkan ni, you tak sedar you kafirkan sahabat, imam 4 mazhab, para tabi'in yang you kafirkan. Jangan main-main. Yadullah, tangan Allah. Mereka kata apa? Tangan Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Kenapa kamu kata tangan? Sebab Allah Ta'ala sebut tangan. Sebab itu Imam Malik, apabila datang seorang pada majlis ilmu dia kan, orang tanya berkenaan dengan ayat apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ta'ala Maha Penyayang ni, dia bersemayam istiwa atas arasy. Jadi orang tanya pada dia. Dia kata apa? Istiwa maklum. Istiwa ni maklum, semua orang tahu. Kalau kita nak terjemahkan lah, istiwa ni macam duduk lah. Duduk ni istiwa lah ni. Saya istiwa alal kursi. Saya duduk atas kursi, betul? Semua orang tahu dia kata. Dia kata istiwa, ya istiwa. Kaifiat bagaimana? Keadaan duduk Allah Ta'ala tu. Dia jawab apa? Majhul. Tak tahu. Itu dia jawab. Tuan-tuan, sebelum dia jawab, dia terus tertunduk. Dalam kitab banyak sebut. Nampak? Itu ulama warak ni. Spontan boleh berpeluh badan dia. Berpeluh-peluh keluar. Menundukkan kepala dia dan berpeluh-peluh. Kita sengih je kan? Tapi orang yang aura dia, hubungan dengan Allah Ta'ala, orang tanya begitu tentang Allah Ta'ala, baik sensitif, terus berpeluh-peluh. Mungkinlah dia teringat macam mana Omar juga, bila ditanya orang berkenaan dengan ayat itu kan, Omar terus bantai orang itu. Omar tak jawab. Nampak? Jangan cerita zat Allah Ta'ala ini. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu bersemayam atas arah. Dia kata apa? Wajib. Sebab ayat dia begitu. Was-su'alu anhu bid'atun. Siapa bertanya berkenaan dengan perkara-perkara ayat macam ini adalah perkara yang sesat, perkara yang perkara yang bid'ah. Maka dipanggil orang lain, ada orang dia, akhrijuhu, keluarkan orang ini daripada majlis dia. Dia tak nak jadi orang-orang yang macam ini. Serupa macam kisah Wasil bin Atta yang Mu'tazilah itu. Betul? Dia dihalau oleh Hasan Al-Basri kerana apa? Tergelincir daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul? Hasan Basri kata apa? Orang Islam walau besar dosa macam mana pun, kita i'tikad kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tetap masuk dalam syurga. Itu kita pegangan kita. Kalau dia mati tak dapat rahmat Allah, yang dapat rahmat tu macam penzina itu, pelacur itu, buat zina
tapi Allah Ta'ala rahmat dia kerana bagi minum anjing, tak dah masuk neraka, terus masuk syurga. Itu orang dapat rahmat Allah. Kita nak macam itu tuan-tuan. Betul? Walaupun dosa banyak, nak terus blus masuk syurga. Tak naklah dicelup-celup dulu. Tapi malang kalau you orang Islam tak dapat rahmat Allah, kamu akan dicelup dulu dalam api neraka. Berapa tempoh? Allah Alam banyak. Na'udzubillah. Minta kepada Allah Ta'ala rahmat ni. Minta ampun, istighfar selalu pada Allah. Selawat banyak-banyak kepada Nabi Muhammad SAW. 100 tahun dalam neraka, itu etikat kita. Contoh kan, dia nanti juga selagi dia ada la ilaha illallah, miftahul jannah, kunci syurga itu dia dah ada dah. Cuma lambat masuk. Kenapa? Kena masuk dalam neraka dulu. Nampak? Itu pegangan kita. Wasil bin Atta kata, tak, orang Islam pendosa besar kekal dalam neraka. Dia kata begitu. Maka dia dihalau juga oleh Hasan Al-Basri. Itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka dia Mu'tazil, orang yang tergelincir. Kalau kita baca Mu'tazilah ni pun banyak dulu lah. Pemerintah Islam awal pun ada. Saya tertariklah dengan karangan Daud Fatani ni. Dia ada sebut tentang Mu'tazilah. Ini Daud Fatani ni kita punya ulama Nusantara hebat lah. Al-Banjari dan sebagainya, banyak kitab-kitab dia. Dia menjadi rujukan. Yang ini yang Melayu ni, senang tak? Benar, tulisan besar. Dia ada yang Jawi tu kan, kitabnya kertasnya kuning, tulisan kecil. Tempat aku ada seorang ustaz bawa kitab tipis tu, kecil tu daripada Jakim. Okey lah, tak ada masalah. Jawi lama Allah Ta'ala mencipta bom. Dulu pun dah ada perang bom. Rupanya bumi. Orang dulu je bumi bom, bawa umi memang kita lama. Ubah kenapa? Tak boleh, berkat ni Allah Ta'ala lah. Kalau kamu dapat amalkan, faham agama dengan jalan baca kitab, dapat berkat lah. Ini nak ubah benda yang tak betul begitu pun tak boleh. Tok guru salah pun ikut juga. Tu yang pergi ke kiri tu. Tok guru salah, tok guru ni bukan ni maksum, manusia juga. Apa Imam Malik kata? Kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku. Setiap ayat perkataan ni kita boleh ambil dan kita boleh biarkan pendapat orang ni. Contoh dalam meeting kan, boleh saja. Illa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perkataan Nabi kita tak boleh tolak lah. Kalau selagi namanya manusia, dia buat ejaan tu kita dah tak kena. Sekarang bawa bumi dulu bawa bumi. Kalau budak sekarang confirm dia akan baca apa? Allah Ta'ala mencipta bom. Nampak? Kita kata ubahlah. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Tak berkat. Kau tahu pula tak berkat ni. Ramai masyarakat kita tak tahu baca Jawi, betul? Ubahlah macam orang ni, tengok besar pahala dia. Saya ada yang Arab, yang Jawi, yang kuning tu ada, tapi dah dimakan lipas. Tak buka punya pasal. Sebab tak ada yang belajar kita Arab kan, masyarakat kita bukan di madrasah. Dan tuan kan, kita faham. Bukan kita rendah-rendahkan masyarakat. Dah, kita nak masyarakat tu faham, betul? Boleh baca. Ini yang tua adalah pakai spek bawa kaunter lagi. Sebenarnya orang tua ni boleh baca ke dah? Bawa kaunter lagi. Dah pakai spek tu. Tulisan yang punya lah ke kecil. Mukadimah ni apa? Ni saya teringat ni cerita baru ni tempat saya. Mukadimah kepala bab tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha apa patutnya? Maha pemurah kan? Ayat tu perkataan situ tertinggal dengan nama Allah yang maha murah. Datang satu ekor penuntut ni, satu ekor, sorry, Masya Allah, seorang ni, tempat saya ni dia jenis dia takap saja kan. Ustaz, mana boleh Allah Ta'ala maha murah? Mesti maha pemurah kan lain makna. Murah ni apa?
Murah ni tak ada nilai, betul? Dengan nama Allah yang maha murah. Bubur je lapar, apa salahnya kan? Jadi maknanya jelas orang tak bising, orang faham. Boleh ustaz tu kata tak boleh, tak berkat. Ya Allah, kerana Tok Guru dah tulis gitu. Kok rupanya betul ada yang ikut kiri begini. Tok Guru tak betul-betulkan lah. Saya belajar dua-dua lah. Pengalaman saya kat pondok pun menghadap kitab saya belajar. Kalau bak grammar Arab ni dulu, matan jurumiyah ni kan, asal-asalan tu kan, bak sorab ni, memang saya pondok dulu. Dalam pondok ni memang ilmu dia bab tu tinggi. Kalau pergi universiti tak macam itu pun. Kalau i'rab satu-satu perkataan tu kan, panjang. Qala fi'il madhi ni apa madhi yang la suka. Macam panjang. Nampak? Dalam guru kita ajar. Tapi apa? Pondok ni sehala. Tok Guru cakap apa? Ya. Tak ada, betul-betul tak ada. Berbeza kita keluar. Jadi belajar. Bukan saya tak bagi anak belajar murid, tapi belajar juga yang luar, cara yang lain. Yang murid ini, yang kita ni boleh bercakap, betul? Bagi idea dan sebagainya. Dan boleh tegur kalau guru kita tu juga salah. Ni saya guna. Ini Daud Patani ni. Dengar saya baca, boleh tengoklah. Ini ya. Sikit. Dan telah mentakwil oleh Mu'tazilah. Rupanya geng takwil ni asalnya Patani kata. Daud Patani kata orang Mu'tazilah. Asalah. Saya kita tak kena sesat. Tapi dia kata apa? Yang mentakwil oleh Mu'tazilah akan istiwa itu dengan istilah memiliki atau memerintah lah. Dia takwil dia itu. Itu maknanya yang takwil ni, Patani kata asalnya siapa? Golongan yang macam Wasil bin Attab itu yang dihalau oleh Hasan Basri. Adapun ahli sunnah wal jamaah berkata, dia kata ahli sunnah apa? Maknanya seolah-olah Mu'tazilah tu keluarlah kan. Yang kita faham, mereka bermula istiwa Allah al-arsy istawa itu, istiwa itu dia kata apa? Satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla, tiada diketahuikan bagaimana wajib atas seorang beriman dengan dia. Tak tahu kan? Dan menyerahkan mengetahui bagaimananya itu kepada Allah. Ini ulama salaf. Daud Patani salaf. Awak datang kafir kan? Betul? Ni saya ingat. Lagi satu yang keluar bukan kafir, Wahabi keluar. Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Wahabi mana satu Wahabi ni? Wahabi siapa? Wahabi ni saya tak tahulah orang yang tujukan Wahabi ni ada dua. Hati-hati Wahabi mana satu. Tapi saya yakin yang orang tujukan selalu Wahabi ni Muhammad bin Abdul Wahab. Wafat 1793 masih. Itu. Yang Wahabi sesat yang ahli sunnah dah keluar fatwa. Siapa? Muhammad bin Abdul Rahman bin Rustum di Afrika tahun 2012 ini. Jarak jauh. Itu sesat. Itu, yang itu. Sekarang you kata Wahabi mana satu? Iyalah kita faham Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Wahabi yang orang kata ni, dia biasa sinonim dengan Ibnu Taimiyah. Kita faham itu. Dan Ibnu Taimiyah ada pandangan-pandangan dia mungkin yang kita tak setuju, betul? Tetapi bukan lamsam kita semua tak setuju. Kat universiti banyak pakai guna kitab Ibnu Taimiyah. Jangan bohonglah. Kita dah belajar, kita tahu. You hantam Ibnu Taimiyah, kitab rujuk Ibnu Taimiyah. Mesti Melaya. Dulu mazhab syariah. Jangan tipu lah. Memang saya kata ada. Bukan kita setuju semua itu manusia biasa dah. Tapi tak ada kita kata Ibnu Taimiyah ini kafir ke. Tak ada. Wahabi. Saya bimbang orang gelar Wahabi yang mana? Wahabi yang ini. Muhammad bin Abdul Wahab, tok dia ni seorang mufti Arab dulu.
Tuan-tuan kalau pergi Arab Saudi, pergi museum. Pergi museum di mana? Pergi museum di Arab Saudi, antara di situ ada terpapar wasiat Muhammad bin Abdul Wahab yang orang kata Wahabi. Ada wasiat dia. Dia tulis apa? Antara wasiat dia, jangan syirik, jangan buat perkara khurafat. Sebab itu untuk belajar baca sejarah Wahab ni, memang tegaklah dia. Dia pantang jumpa orang lelaki pakai kalung, pakai gelang, dia sebrot dengan dia. Apa sebrot? Jauh tu. Dia rentak. Lelaki pakai gelang, dia kuat, dia hantam terus. Nampak agak orang kata ekstrim lah, keras kan? Tapi dia akhir dah selalu jauh. Dan terus. Mas sekarang ada lagi. Sebab itu tuan-tuan, antara pesanan dia apa? Tegakkan hukum Allah. Itu pesanan dia. Arab Saudi sampai sekarang negara yang laksanakan hukum had, hukum hudud. Walaupun teruk macam mana, saya baru-baru ni minggu lepas ada reunion lah dengan kami dulu pelajar Yayasan Selangor. Jumpa di Rebung Bang Huris. Jumpa kawan-kawan Zaril. Kawan-kawan saya ramai arkitek yang buat tu ke Arab Saudi tu. Teruk Arab Saudi dia kata. Kalau dia kata apa, antara gurau lah. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab ada ni, kompon menangis. Nampak? Terus tuan-tuan, saya ni dapat saham kau Ustaz, dia tanya. Itu kerja kamu buat je lah kan. Dia punya tempat maksiat tu, yang main-main. Mereka Wahabi. Ya orang kata Wahabi lah. Adakah sesat? Terkeluar daripada Al-Qudah akhirnya masuk jemaah. Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, ikut mazhab mana sana? Ikut mazhab apa? Sana lah, mazhab sana. Ahmad bin Hanbal betul. Yang tuan-tuan kata apa? Muhammad bin Abdul Wahab ini dia mana mazhab apa? Hanbali. Tak payahlah pergi umrah. Lepas ni jangan pergi umrah, jangan naik haji. Pergi India sana. Sebab ke haji, naik haji di Mekah tu, dia mazhab apa? Muhammad bin Abdul Wahab punya sampai sekarang. Cakap sukati je kan, tak berfikir langsung. Tak sah haji kita. Nampak? Daud Patani kata yang asal Mu'tazilah ini dialah yang mentakwil ayat Quran. Dia tak kata sesat. Nampak adab ulama-ulama dulu ni cukup cantik. Sebab itu saya kata perbezaan furuk dalam apa? Furuk dalam akidah, bukan usul. Dua-dua sah. Yang kata Allah Ta'ala itu tangan macam mana? Wallahu a'lam laisa kamislihi syai'. Maka ada di kalangan khalaf yang Asy'ariyah kata, kalau kamu kata Allah Ta'ala tangan, ada jadilah. Itu kepala otak lah yang fikir. Kita tetap kata apa? Laisa kamislihi syai'. Tangan sebab apa? Dah disebut begitu. Jelas itu majoriti pegangan salaf dulu. Yang khalaf pula, ramai guru-guru saya khalaf. Kami sayang mereka. Saya sayang mereka guru-guru saya ni. Dan saya pun cenderung dengan khalaf pun. Saya nak sebut lah ini secara ilmiah kan. Saya pun takwil. Saya betul takwil Quran. Saya kata tangan Allah berada di kata tangan mereka. Kita takwil bantuan Allah Ta'ala. Betul? Kita pertolongan Nasrullah. Takwil. Tujuan khalaf untuk apa? Untuk mentanzihkan Allah juga. Nak selamatkan orang dari kata nanti tangan macam ini tangan pula. Yang tak belajar, orang awam ni betul kan? Bila dia kata tangan Allah, dia akan bayangkan ini. Sebab itu dia takwil bukan tangan. Nak selamatkan kan? Hukum takwil ni apa? Harus saja hukum mentakwil ni. Bukannya wajib, sunat pun ada. Harus hukum dia. Jadi sepatutnya dua-dua tu kita terima. Tapi tuan-tuan, kalau Pak Imam nak jadi imam kena temu duga, jangan sampai cakap salah, confirm gagal. Ustaz kawan zaman minta maaf orang pejabat agama ada ni. Sebab kita semua kalau sekarang ni apa? Kalau tanya you pegang akidah apa? Kalau sekarang kan, mana-mana you kena pegang apa? Kena sebut apa? Akidah manhaj apa? Asy'ariyah.
yang boleh mentakwil tadi itu. Saya nak bagi tahu ini, kedua-duanya itu sama, masih lagi dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu kena ingat. Banyak. Kalau saya ada tulis Imam Qurtubi punya, kalau kita baca ni memang kita kata kafir punya tau. Memang tuan-tuan, Imam Qurtubi ni Jami'ul Ahkam, seorang mufassirin hebat. Dia mazhab Malik lah, Tuan pernah pegang tak tafsir Qurtubi? Kalau tak ada asas istilah-istilah agama ni, baca pun tak faham. Itu tafsir Qurtubi ni. Satu surah Al-Baqarah aja menjela-jela beberapa jilid. Surah Al-Baqarah saja. Harga dia saya pernah beli 5,000. Tafsir Qurtubi harga 5,000. Tafsir yang hijau Ibnu Katsir tu 600 dapat Indon. Nampak? Mahal-mahal kitab ni. Sebab tu nak bagi ustaz duit berkira sangat. Ustaz pun modal banyak Oh ini apa dah? Oh banyak Awak, kita tinggal dengar kan orang bagi kan. Menadah begitu. Tapi janganlah melampau. Saya daripada Kampung Batu Dua kemari 1,000. Melampau lah, tak ada lagi tu kan, tak ada. You boleh fikirlah sendiri kan. Dalam mazhab Syafi'i boleh letak harga. Imam Syafi'i kata boleh letak harga. Kita bagi servis, kita boleh minta harga. Ustaz mengajar-mengajar ni mana boleh minta duit. Kalau macam itu, cikgu-cikgu sekolah tu jangan bagi gaji. Nak kerja tak? Tu sekolah menengah Sepang Putra, ngajar ilmu. Buat ilmu ni jangan bagi duit. Surah jangan bagi. Agak-agak ada yang ngajar. Tak ada, banyak cakap bro. Imam Syafi'i memang harus letak harga pun boleh. Tapi agak-agak lah. Macam saya memang kita tak adalah pernah letak harga dah kan. Kita pun dekat bukanlah jauh sangat. Dapat sama-sama kongsi ilmu ni pun alhamdulillah tuan-tuan. Apa Imam Qurtubi kata? Nampak? Saya baca sikit saya tulis. Wa kana salaful awal, adalah mereka salaf, ulama salaf dulu radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafyil jihad. Nampak? Mereka tidak menafikan jihad bagi Allah. Jihad apa? Jihad tu arah lah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu jihad. Imam Qurtubi kata ulama salaf ini majoriti mereka tak nafikan Allah Ta'ala tu ada arah. Nampak? Lagi kalau kita dengar ni memang kaum kafir kan. Wala yantiquna bidzalik, mereka tak cerita pun bab-bab macam ni. Tak nak timbulkan apa? Kontroversi isu bab zat Allah Ta'ala ni. Bal nataquhum, nampak tu? Bahkan mereka mengatakan bi isbatiha lillahi ta'ala, jihad itu sabit kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjihad, berarah. Kama nataqa kitabuhu, sebagai yang telah disebutkan dalam kitab Quran dikatakan, dan juga wa ukhbirat rusuluhu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh rasul-rasulnya. Mana yang rasul sebut ni? Ada kata tak jumpa ayat ni, hadis ni. Kita baca tak ayat, baca tak hadis. Selalu kan setiap tahun Isra Mi'raj tu kan ada hadis Isra Mi'raj ni. Hadis Sahih Bukhari banyak. Dia boleh kata tak jumpa hadis apa? Hadis berkenaan Mi'raj itu. Allah Ta'ala yang cerita pasal langit tu kan. Nabi Musa tahan ataupun Nabi ketika dapat apa? Dapat solat 50 waktu kan. Jumpa, nak turun jumpa siapa? Nabi Musa. Nampak? Bahasa dalam hadis tu terjelas. Dia kata sebagaimana disebutkan arah tu. Hadis sebut, dia kata disebut gitu, dia ikut. Mereka tak takwil. Ma faradallahu ala ummatika. Musa tanya Muhammad, apa yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala kepada umat kamu? Qultu, Nabi kata farada 50 salatan, telah difardukan 50 apa? Waktu solat. Banyak. Qala,
Maka Musa kata, farji', pergi balik, ila rabbik, pergi, farji', pergi mana? Pergi atas. Nampak? Hadis tu sebut gitu, jelas lah. Yang Qurtubi kata, mereka sebut macam hadis sebut. Disebut rusul jamak. Musa pun sebut, farji' ila rabbik, fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Umat kamu tak mampu nak buat 50. Saya nak ambil yang itulah cerita tu. Nabi pergi Mi'raj jumpa siapa? Nabi Mi'raj jumpa siapa? Jumpa Allah lah, betul? Allah kata, dah Nabi kat situ ke Sidratul Muntaha, betul? Lepas langit 7, Nabi yang kat situ jumpa Allah. Ceritanya Allah Ta'ala bersemayam atas arash. Zahir ayatnya begitu, betul? Ditakwil oleh khalaf. Kita, bukan kita, yang salaf kata, ya Allah bersemayam macam mana? Wallahu a'lam. Itu dia gitu. Jelas kan? Yang kafir orang lagi. Memang kafir orang ni. Lagi satu yang juga jadi pertanyaan tu, Nabi ni jumpa Nabi ni jumpa Allah, betul ke? Aisyah kata tak. Antara manusia pendusta itu, dia kata Nabi jumpa Allah, betul? Dan banyak hadis lah, hadis sahih. Salah satunya daripada Abdullah bin Syaqiq. Dia jumpa Abu Zar Al-Ghifari. Dia tanya, dia kata apa? Lau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu. Kalau aku jumpa Nabi Rasulullah SAW, aku akan tanya kepada Nabi. Maka Abu Zar tanya, faqala an ayyi syai'in kunta tas'alhu. Kamu nak tanya apa pada Rasulullah kalau jumpa Rasulullah ni? Qala Abu Syaqiq, Abdullah bin Abu Syaqiq kata, kuntu as'aluhu, aku nak tanya, hal ra'aita rabbak? Adakah engkau wahai Muhammad nampak Tuhan kau ketika Mi'raj tu? Dia kata kalau jumpa. Tapi Abu Zar kata apa? Qala Abu Zar qad sa'altu, aku dah tanya Nabi dah. Faqala, Nabi jawab apa? Ra'aitu nuran, aku nampak cahaya. Namun nampak banyak lagi benda hadis ni ya. Imam Nawawi, Imam Faruq, Imam Baghawi antara ulama-ulama yang mengatakan Nabi jumpa Allah live. Nampak tu? Ada pernah lain kan? Kita rajin nak tengok kitab. Jangan dia pukul ratus semua, betul kan? Satu pegangan dia tolong pukul betul korang habis. Living by killing. Betul ke tu? Siapa pakai Inggeris ni? Betul tak? Tak betul lah. Kau hidup dengan bunuh orang, betul? Hantam cukup kafir terus. Ini tak pandai, Inggeris tak pandai sangat. Boleh sikit-sikit lah. Fahamlah kalau berita tu baca, boleh. Kalau berita ada TV Inggeris tu boleh faham insyaAllah. Tapi nak cakap tu tak boleh lah. Macam Cik Syahrir kan, biasa kan, terbang sana sini bahasa Inggeris ni. Tuan-tuan nampak tak? Dia punya apa? Banyak ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Sebab ada satu artikel ni, ini bagi pada saya. Ada seorang, saya tak nak sebut siapa lah, tok guru ke ustaz ke saya tak tahulah, tapi datang tempat saya ni 2-3 minggu sudah. Dia ceramah Isra' Mi'raj, kita panggil daripada area sana KL ke. Dia datang, dia bawa ni artikel ni dan dibagi PDF dalam grup WhatsApp kami di masjid. Ada kawan-kawan tu yang bagi saya lah, kan dia kata, Ustaz cuba semak ni Ustaz. Dia tengok, saya tengok, wah angin kita. You nak bawa fahaman khalaf, sila, tak ada masalah. You nak apa, takwil, sila, tak ada masalah. Ajarlah Abu Asy'ariyah punya, tak ada masalah. Tapi yang kita geram tu dia apa? Dia kufurkan orang yang tak sepandangan dengan dia yang kita kata khilaf furu' dalam akidah. Maka terbatal iman orang yang beriktikad bahawa Allah duduk atau bersemayam atas aras
Dia bagi hujah lah kan, kerana Maha Suci. Itu khalaf punya hujah, bukannya salah tadi. Terus dia kata apa? Batal iman. Batal iman ni bahasa molek bagi apa? Kafir lah. Lepas tu dia bagi lagi, alangkah buruknya tomahan yang dilemparkan oleh Wahabiyah. Wahabi kena. Wahabi tak pasal-pasal kena. Apa? Yang mendakwa Allah Ta'ala duduk bersama aras, tetapi duduk atas aras bukan seperti kita. Wallahu alam kan? Itu salah. Bukan kafir, bukan Wahabi. Kita panggil balik. Akan datang, sorry, kita panggil. Dia nak ajar sifat 20, ajar, sila. Tapi jangan kafirkan salah punya pendangan. Ingat orang Sepang ni semua bodoh-bodoh. You nak bagi hantam semacam kita menganga je. Tak nak. Saya panggil terus ahli karya, kita kuliah balik benda ni. Udahlah hantar, kadang-kadang benda palsu pun ada dalam ni. Bab Isra' ni, ni kita dah geram kan, kita ungkit semua. Padahal kita tak nak apa pun, bukanlah nak buruk-burukkan dia, tapi you ajar orang mengkafirkan orang lah, mengkafirkan orang lain. Itu kita tak boleh terima. Itu masyarakat sekarang dihidangkan dengan perkataan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sampai tempat saya tu tak nak ngeteh pun Wahabi. Budak-budak dengar, dia bila dengar kita ceramah, jom ngeteh. Tak nak lah, aku tak nak ngeteh kat kedai-kedai ni, aku nak ngeteh kat rumah. Wahabi dia tadi. Sampai begitu budak dengar Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Pak imam baca wirid perlahan lepas sembahyang, Wahabi. Nampak? Itu kepala otak dari kiun tu. Kita bagi dalil, bagi nas, sikit-sikit ayat Quran, sikit hadis. Wahabi. Dia nak yang tok guru dia ajar tu. Nabi ajar sebelum tidur baca doa apa? Bismikallahumma ahya wa amut, atau amutu ahya. Ada suruh baca ayat kursi. Betul? Baca 3 kul. Nabi dah ajar dah. Memang itu jelas sahih. Amalkan, kompon dapat pahala, tak ada khilaf lah. Datang pula bawa satu ajaran, baca Bismillah 386 tak apa, baca ini 100 kali contohnya. Nampak? Kita tak ada kata ini sesat, tapi cuba you fikir, Nabi dah ajar. Nabi ni uswatun hasanah, paling baik datang daripada Nabi. You bawa tok guru, ini pun tok guru bagi ni bagus. Yang Nabi punya, jangan main-main bab ni saya kata. Intiqad kita ahli sunnah wal jamaah, kita jangan remeh Nabi. Jangan sampai ada kata tok guru bagi lebih baik daripada Nabi. Na'udzubillah. Saya pesan ni pada yang beramal-amal macam ini, golongan tarekat ke, sufi ke, okeylah, tapi jangan sampai ada sikit pun you kata cara aku lebih baik daripada cara Nabi. Kenapa Nabi bawa, kamu tak buat? Tak puas. Hati-hati tu. Nampak? Tak maram. Dia kata tak maram. Nabi aja Allahumma salli ala Muhammad. Contoh selawat kan? Itu terbaik. Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu ni, pada diri Nabi ni, paling baik. Lepas tu you claim, you punya zikir, punya wirid, selawatan itu lebih baik. Jangan main boleh rosak. Ini boleh rosak iman. Adalah ustaz datang bagi tahu doa makan yang paling sahih itu bismillah. Terimalah. Ini Imam Nawawi pun sebut dalam ni, boleh jumpa, nanti kita jumpa bab doa makan ini. Dalam Al-Azkar pun ada sebut banyak. Yang paling sahih bismillah. Sampai Nawawi punya keras dalam Riyadhus Shalihin kata apa? Siapa yang tambah Ar-Rahman Ar-Rahim pun tak ada hujah untuk dia tambah. Nampak keras dia? Wahabi Nawawi ni. Nampak? Kepala otak dah tau. Diwahabikan Imam Nawawi pula. Yang ikut betul cara Nabi diwahabikan. Pelik betul lah. Nak makan, baca antara yang kita baca, kita ajar anak kan di sekolah, Allahumma barik lana. Betul? Baca lah. Tak ada masalah. Saya pun kalau kat sekolah murid tu, saya tak pernah larang kat buku kata bacalah. Saya tak ada kata sesat dah. Kan? Kita didik anak-anak ni dengan agama.
Hadis itu dhaif jiddan. Buka Al-Azkar tak percaya. Sangat dhaif. Ada yang kata dhaif. Boleh amal pun kan. Tapi yang paling sahih apa? Bismillah. Patut terima kasih ustaz tu cakap begitu, bagi penerangan dah. Ini ustaz apa? Wahabi. Nampak? Kepala otak ni. Sikit-sikit sikit Wahabi. Pak Imam zikir, sedang ada orang sembahyang wajib di belakang, dia kuatkan suara, saya kata haram hukum dia. Oh, ustaz ni Wahabi tak boleh berzikir. Tengok ke situ dia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, antaranya kat sini pun ada, Nabi lepas sembahyang, ada ketikanya Nabi terus pusing ke belakang, terus bagi tazkirah. Ada kalanya Nabi tak berzikir. Ada hadis di sini, panjang hadis ni lah ya. Nabi pusing belakang, terus dia tazkirah. Dan ulama kata antara sebab kenapa kita ni bila berzikir dianjurkan juga boleh, maknanya sama, kalau tak buat pun taklah salah, boleh. Lepas salam nak zikir, Pak Imam pandang belakang. Tujuannya apa? Nak tengok ada ke orang yang solat jemaah lagi belakang. Sembahyang wajib, yang you buat ni sunat. Wajib lawan sunat, mana menang? Wajib you kena ngalah, perlahankan zikir. Bukan Wahabi. Ini kepala otak ni sudah leceh begitu. Kita ni yang tak tahu apa, oh dia bawa pegangan tu, oh Wahabi, sikit-sikit Wahabi, kesian Muhammad bin Abdul Wahab, pahala dia banyak orang kutuk dia, sikit-sikit balik pada dia, pahala dia begitu banyak. Banyak amalan-amalan begitu tuan-tuan, yang bagi saya selalu dah cakap. Ada juga anak-anak buat saya yang begitu. Ada yang masuk tarekat kan, ni yang isu Naqsyabandi ni, ada yang ikut. Saya kata tak ada, kau hati-hatilah, kata kan. Saya tak ada lah. Sebab tok saya ni pun memang orang alim. Dia dulu tarekat Naqsyabandi. Tapi fatwa dah haramkan. Fatwa kita haramkan dulu. Tapi sekarang isu ni timbul balik. Tarekat Naqsyabandi lah, macam-macam, kerana antara sebab dia dulu dah diteliti lah, ya. Takkan fatwa dulu pakai serkap jarang aja, ya. Dia dapat satu amalan itu daripada Nabi, dia kata. You claim daripada Nabi, siapa saksi? Orang nak boleh percaya? You tahu tak belajar hadis, punya banyak tu orang saksi, dabit, adil, tu dah hadis Nabi tu. Lepas tu you claim dapat mana? Wahyu daripada Nabi. Ya qazah. Siapa saksi awak? Yang kita nak pegang awak punya terima. Awak tu seorang apa? Wali. Siapa saksi? Mimpi. Aku boleh claim aku malam tadi jumpa Nabi. Boleh claim? Boleh. Tapi siapa saksi? Jangan wenang-wenang lah. Dia tak kata, dia pernah jumpa Nabi ke? Dia kata aku jumpa Nabi. Okey lah, dah lah. Pernah jumpa Nabi, tak payah cerita ke orang, tak payah. Betul? Aku dapat wirid ini daripada Nabi. Nampak? Dia kata jumpa Naqsyabandi ni, kata apa? Jumpa Saidina Abu Bakar. Abu Bakar bagi apa? Ayat-ayat ini sekian lah untuk beramal. Siapa saksi kamu? Pelik-pelik orang sekarang kan. Nakkan sampai dia tu diagung-agungkan, betul tak? Salam mesti nak dicium. Bukan salah cium lah, ada lah. Tapi nampak kat hulu sana, itu manusia dah datang daripada mana dah. Si pandai, dia pandai cakap Arab. Ustaz, Abu Lahab pun cakap Arab apa tu? Banyak. Dia pakai jubah serban. Abu Sufyan, Abu Lahab pun pakai jubah serban lah. Orang duduk Mekah lagi. Kau nak hujah tu tak boleh. Selalu dia begitu. Kita bukan apa, kadang-kadang bila you buat satu amalan begitu, you dah tinggalkan sunnah Nabi. Kita nak jaga Nabi ni, sunnah Nabi ni. Sebab tu sekali-sekala bacalah Allahumma barik lana. Sekali-sekali bacalah bismillah je. Jangan lupakan yang itu. Kau nak bawa wirid kau, habis bismikallahumma ayah wa amud, ayat kursi ni, itu kami baca juga ustaz. Dua-dua kami baca. Berapa buang masa baca yang manusia buat ni? Kau ambil guna masa tu baca yang ini lagi bagus. Confirm dapat pahala daripada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah jadi orang-orang berantakan jadinya. Dah cantik dah ulama kita bawa ajaran-ajaran ni kan. Dia macam apa? Saya nampak satu-satu kumpulan ni, satu-satu orang ni, dia nakkan kelainan tau. Betul? Dia nak satu cara, kaedah yang macam baru, cara nak mendampingkan diri pada Allah. Cara baru yang nanti orang yang ni ada yang baguslah cara ni, nampak? Berkumpul ramai-ramai dan sebagainya. Lepas tu berzikir, ada joget dia tu macam di kibaran tu. Yang aku heran tak terantuk dah tu. Ramai-ramai, sedap pula. Cuba kecedok sekali, tak ada pula kan. Boom zikir gitu. Orang zikir ni goyang sikit biasa kan kita kan. Biasa, dulu betul tak? La ilaha illallah kan. Biasalah goyang kadang-kadang dia rasa seronok. La ilaha illallah. Tak adalah sampai nak menari berjoget begitu. Kemudian you ambil kata-kata orang siapa dalam kitab mana, jadikan hujah betul. Allah Akbar. Yang terang yang datang daripada Nabi, dia tak nak amal, tak nak amalkan. Sikit-sikit Wahabi. Orang teguh sikit Wahabi ni. Ni saya tengok penyakit tu banyaklah sekarang ni. Benar ya. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan lah sedikit sebanyak apa yang saya nak tekankan di sini berkenaan hadis Nabi ini tadi. Jangan kita mudah-mudah nak menuduh orang lain kafir atau batal iman, terkeluar daripada agama kita. Jangan. Nabi cukup susah kan. Hatta Abdullah bin Ubay yang Allah Ta'ala kata memang munafik itu pun ya. Abdullah bin Ubay ini munafik, dia munafik apa? Abdullah bin Ubay ni munafik i'tiqad tau. Bukan munafik amal macam kita ni Islam lagi, tapi beramal kerana orang. Betul, nak riak ya. Bukan, Abdullah bin Ubay ni bukan nifak amal, nifak i'tiqad tau. Tapi nampak Nabi tetap masih nak sembahyangkan dia, betul. Nampak tak Nabi bicara. Anak dia beriman, Abdullah kan, Nabi sembahyangkan Abdullah bin Ubay. Dan riwayat Ali kata Ali nampak Nabi sembahyangkan. Ada setengah riwayat kata tak sembahyangkan. Tapi yang ini sahih juga. Ali nampak. Yang mungkin ramai tengok dari jauh kan, begitu sembahyang. Orang keluar kan. Kan gitu. Antara orang yang bantah siapa? Umar bin Khattab. Nabi tetap, ya Umar, inni khuyyirtu, aku dibagi pilihan wahai Umar. Betul Allah Ta'ala turun ayat apa? Surah Taubah. In tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in lam tastaghfir lahum 70 marrah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, engkau minta 70 kali pun minta ampun pada Allah. Ini Allah tegaskan Allah Ta'ala lah. Kerana apa? Sebab dia mati. Dah mati dah. Mati dia dalam kufur. Kan? Dia nifak i'tiqad. La yaghfirallahu lahum. Nafi abadan Allah Ta'ala tu. Sekali-kali Allah Ta'ala takkan ampunkan Abdullah bin Ubay. Wala taqum ala qabri. Engkau jangan berdiri wahai Muhammad dekat kubur dia pun. Nampak? Kalau orang beriman ni, Nabi berdiri tau, berdoa. Lepas tu orang ambil ujah ni sebagai talqin, berdiri. Sebab Allah Ta'ala kata, wala taqum ala qabri. Jangan berdiri lagi dekat kubur Abdullah bin Ubay. Maknanya sebelum ni Nabi berdiri. Betul? Kubur itu baca doa. Nampak ada pula orang buat sekarang, Wahabi tu. Wahabi juga kena. Aku dengar sana. Banyak betul Wahabi. Yang tak apa-apa tu, tu betul, sufi, ahli sunnah. Saya bukan remehkan tarekat kan sebedak kan, tak ada. Tapi you punya hantam tu lain macam lah. Tu dia kata apa? Living by killing. Bagi hantam habis. Sebab dia dah pegang Wahabi itu apa? Sesat. Teracau lah. Ya tuan-tuan. Okey, cukuplah. Kita sambung lagi. Lapor lah. Ada pertanyaan? Masalah? Yang sekarang nak kena jelas, saya nak masyarakat mesti jelas apa itu salaf dan khalaf. Baru mereka dapat buka minda. Begini rupanya i'tiqad
Ahli sunnah wal jamaah yang salaf, yang tak takwil, yang khalaf, yang takwil. Baru jelas kan? Kalau tidak dia berapu. Ustaz pun datang terus bodoh tanpa mengulas kan. Itu jadi berantakan lah. Anak-anak murid yang hulu ni, yang taksub ni, terus apa ikutlah. Terasa itu kafir itu. Mujassimah. Apa lagi? Wahabi. Saya pun tak tahu. Saya kata tadi, Wahabi mana satu? Dia pun tak tahu dia Wahabi apa. Wallahu alam. Tak ada apa ya. Cukuplah setakat ini. Maafkan saya terkasar bahasa, berbeza dengan pandangan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan ketemu lagi pada masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.